untuk menjadi contoh teladan bagi kita selaku umatnya. Moga-moga tanda kesyukuran kita selaku umat Nabi Muhammad ialah kita berusaha untuk mengamalkan apa yang disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini, insya-Allah. Kita akan sambung pada bab yang ke-20, kaitan penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada satu hadis di dalam bab yang ke-20 ini, hadis 121 ke surat 82. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qinaq ka'anna thawbahu thawba zayyat. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbanyakkan kain lilit kepala, semutar. Pakaiannya itu seolah-olah pakaian penjual minyak. Tuan-tuan, hadis ni sebut tentang satu kain yang Nabi letak atas kepala baginda. Seperti mana kita pernah baca dan kita sebut, antara kebiasaan Nabi ialah Nabi akan pakai minyak rambut. Itu kebiasaan Nabi. Nabi tak pakai minyak rambut pun, rambut baginda memang berkilat, berminyak. Macam kisah yang kita sebut, waktu Nabi masih lagi kanak-kanak, duduk di bawah jagaan pak saudara dia Abu Talib. Bagaimana Abu Talib cerita dua perkara yang dia nampak sangat pada Nabi ni. Bangkit tidur tapi mata bercelak, rambut bersikat elok je, berminyak je, macam ada orang urus jaga Nabi ni walaupun dalam keadaan tidur. Jadi Nabi biasa pakai minyak rambut dan juga wangian rambut. Jadi pakai minyak wangi contoh dan juga minyak, bukan takat rambut di kepala sampai ke janggut sekali. Jadi kerap-kerapnya Nabi pakai minyak ni sehingga kan rambut Nabi berminyak sungguh. Jadi Nabi akan pakai kepiah beserta dengan serban. Kadang-kadang Nabi pakai kepiah saja, kadang-kadang Nabi pakai serban tanpa pakai kepiah. Tu macam-macam keadaan berkaitan dengan pakaian yang ada di atas, di bahagian kepala Nabi. Jadi bila Nabi buh minyak rambut ataupun wangian rambut tu, minyak rambut tu berminyak, Nabi tak mau tuan-tuan minyak tu menyebabkan nampak tak elok kepiah ataupun serban yang dilit kepala. Pasal macam kita pakai minyak rambut lah, kepiah kita tu akan nampak beretang, nampak berminyak, tak elok. Jadi macam tu. Jadi Nabi lapik atas kepala ni dengan sehelai kain, lepas tu baru Nabi pakai kepiah dan pakai serban, supaya minyak rambut tu tak kena kepiah, tak kena serban Nabi SAW. Jadi digambarkan pakaian Nabi tu macam penjual minyak. Pasal apa? Orang jual minyak biasanya pakaian dia tentu ada kena minyak. Jadi Nabi pakai letakkan kain di atas kepala tu untuk halang minyak tu daripada kena kepiah dan juga kena serban Nabi. Kain yang jadi penghalang daripada kena minyak tu macamlah pakaian penjual minyak yang pasti ada tercalit ataupun termercik dengan minyak yang dia duk jual ataupun dia duk guna. Tu maksud tentang khinak, kain yang Nabi letak atas kepala untuk menghalang minyak rambut tu daripada meresap kena kepiah dan juga serban. Ulama membicarakan hadis ni cerita tentang Nabi seorang yang mementingkan kebersihan diri. Nabi jaga kebersihan. Nabi tak mau umat dia dalam keadaan compang-camping, pakai pakaian serabut tak sempurna, apatah lagi yang ada harta, ada kemampuan untuk berhias elok main masjid. Khuzu zinatakum inda masjid, inda kulli masjid, suruh pakai elok-elok. Jadi dari sudut kebersihan pun Nabi tunjuk contoh, kena jaga pakaian tu daripada tercemar. Walaupun orang tengok, kalau hak faham tak apa, kena hak tak faham tu kita pakai minyak rambut contoh, pakai kepiah putih. Orang hak tak faham dia tengok
dia ni kepiah lama mana tak basuh. Kepiah tu kita basuh selalu, tapi bila kena minyak dia beretang. Nampak macam tak basuh. Jadi payah. Jadi kita tak mau orang wah-wah bila duduk dengan kita. Khususnya bab yang ke-21, cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 122. An Qailah binti Makhzamah radhiyallahu anha annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idul khurfusa. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقشع في الجلسة ألقيت من الفرق. Maksudnya daripada Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha, bahwasanya dia telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Baginda duduk sedang berpaut lutut ke atas, yakni duduk paut bingkai tangkok. Dia berkata, tak kala aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusyuk dalam duduknya, aku gemetar ketakutan dan terkejut. Jadi ni bab yang ke-21 ni nak cerita cara Nabi duduk tuan-tuan dalam masjid. Ada beberapa jenis yang kita boleh ikutlah. Jadi cumanya kalau orang tak mengaji, dia akan pandang cara duduk tu, dia ni duduk tak reti nak jaga adab. Tapi Nabi pernah buat benda tu, khusus dalam masjid. Hadis 122 ni cerita satu jenis duduk yang pernah Nabi buat, digelar dengan duduk qaidul qurfusa. Duduk qurfusa ni, angkat kepala lutut, angkat kepala lutut, rapat paha ni ke dada, lepas tu peluk tengah-tengah betis ni qurfusa. Tak sampai tak? Ke terhalang dengan perut. Orang perut besar tak apa nak boleh. Jadi angkat tu peluk, dia duduk ni duduk dalam masjid. Cara orang dulu tu sifat tawaduk. Nabi pernah duduk yang tu. Ya. Ni duduk qurfusa. Jadi ulama bincang, bolehkah duduk macam tu? Ulama kata diharuskan, tidak menjadi kesalahan duduk macam tu. Jadi ni satu cara duduk qurfusa. Hadis 123 an Abbad ibn Tamim an ammi radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Maksudnya daripada Abbad bin Tamim, daripada bapa saudaranya radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlentang di dalam masjid dengan meletak kaki atas kaki. Jadi ni cerita Nabi, sahabat tengok Nabi duduk tidur melentang. Sebelum ni kita pernah jumpa hadis yang Nabi marah sahabat tu tidur dalam masjid, Nabi pikir dengan kaki, pi gerak dengan kaki, nak tunjuk kata Nabi marah, tidur dengan cara tu. Nabi kata tu tidur cara setan. Macam mana? Tidur menerap. Menerap tak boleh. Ni cerita hadis 123 ni cerita tidur melentang. Nu menerap. Kita orang tua pun tak bagi anak-anak cucu dia duk baca buku duk menerap. Tak elok. Di sudut sains pun kajian perubatan menyebut terganggu ni darah dan organ dalam pun akan jadi tak elok bila duduk menerap. Tak elok. Jadi nak baca buku duduk bagi duduk elok. Jadi hadis ni cerita Nabi duduk tidur melentang dengan kaki Nabi belah kanan tak atas kaki kiri. Nabi selang itu. Jadi hadis ni ulama bicarakan boleh tidur melentang bagi seseorang yang terjamin kalau dia tidur tak terdedah aurat dia. Satu, dengan sebab dia pakai contoh seluar panjang contoh. Mana kalau terselok pun ada seluar dalam, seluar panjang dalam. Kalau dia tak pakai seluar panjang, dia kena tok kaki tindan itu supaya tak terdedah aurat dia. Kalau orang Melayu kata tindan macam tu supaya jin tak main tindih. Tu orang Melayu kata lah kan. Betul sungguh. Kalau tidur tak kena cara
Dia main tenis sungguh. Jadi ulama kata dibolehkan tidur terlentang walaupun dalam masjid, tapi kaedahnya kalau dah tak pakai ni bahagian seluar panjang dalam ataupun kain yang boleh menjamin. Kalau kita pakai kain pelekat dalam ataupun kain pelekat saja, nak tidur terlentang, nak buat macam mana? Ikatlah hujung tu kan, gabung dua abang dah depan dan belakang, supaya bila kita lena mana kita sedap dah, tergaru ke tu, duk tekangkan, duk angkat kaki apa semua, boleh terdedah aurat. Nak jamin daripada terdedah aurat, kena buat sesuatu, ikat kain pelekat kita tu kan, ataupun kita pakai seluar panjang, boleh tidur terlentang. Tapi kalau tak terjamin aurat kita boleh jaga, jangan tidur terlentang. Jadi tidur terlentang harus dengan syarat jamin tak terdedah aurat. Ni dibolehkan. Jadi seperti Imam Nawawi sebut, Imam Ibn Bajuri sebut, dibolehkan dengan syarat dia yakin, orang tu yakin dia tak akan terdedah auratnya bila mana tidur dalam keadaan terlentang. Jadi ulama bicara benar-benar macam ni. Dan tuan-tuan, berkaitan hadis ni, sebahagian ulama termasuk Imam Qadhi Iyad, dia menyatakan bahawa tidur dengan cara ni adalah bukan kebiasaan Nabi sebenarnya. Jadi tidur macam ni terlentang ni ialah dibolehkan hanya ketika mana dalam keadaan darurat ataupun orang tu dia penat, contoh letih, dia nak dapat rehat yang lebih, jadi dia tidur macam tu. Jadi dalam keadaan keperluan macam tu dibolehkan. Kalau saja-saja duduk saja-saja tak dibenarkan untuk jaga adab di dalam masjid. Jadi sebagian ulama kata macam tu. Pasal duduk berbaring dengan terlentang ni bukanlah kebiasaan Nabi. Pasal Nabi biasa duduk masjid ni, Nabi duduk dalam keadaan tarabuk. Tarabuk ni bersila, dengan keadaan tunduk, dalam keadaan tawaduk. Tu kebiasaan Nabi walaupun lepas sembahyang. Jadi tidur terlentang ni adalah perkara yang luar biasa. Bukan Nabi tak pernah buat, tapi jarang sangat bila ada keperluan saja. Hadis 124. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda duduk di dalam masjid, baginda memeluk dua betisnya dengan dua tangannya. Ni duduk ihtibak. Ihtibak ni duduk macam kurfusak tadi, cumanya tempat peluk tu beza sikit je. Kalau kurfusak tadi di tengah betih, kalau ihtibak ni di atas, dan selalu dia rendah, dia apa, kaki tu unjuk depan sikit. Kalau tuan-tuan nak tahu cara duduk ihtibak ni, tengok orang Arab, tengok cari gambar dalam Facebook, dalam internet kan, tengok orang Arab ataupun gambar Habib Omar, ada gambar dia duduk. Orang Arab zaman dulu sampai kelar ni, kalau duduk ihtibak ni, kalau mereka tak mau peluk, mereka ada satu kain, sama ada kain serban keridak ke, ataupun dia ada macam kain kali pinggang orang pergi haji, lebih kurang macam tu lah. Dia ikat daripada belakang pinggang ni, dia buah dekat lutut, duduk, dia terangkat sikit. Ada gambar Habib Omar Yaman tu ada. Tu duduk ihtibak. Dia beza sikit ya dengan kurfusak. Kurfusak ni dia peluk tengah betih. Kalau ihtibak ni di dekat dengan lutut dah, dan dia tak rapat ke dada sangat. Jadi ulama menyatakan cara Nabi duduk masjid ni, cara Nabi duduk, pertama duduk dengan tarabuk, duduk bersila macam kita biasa duduk lah. Tu kebiasaan. Yang kedua duduk dengan ihtibak yang kita sebut tadi, angkat lutut juga, tapi peluk tu dekat dengan lutut dah. Lebih kurang dengan kurfusak, tapi kurfusak peluk di tengah betih. Duduk cara yang ketiga, duduk cara muq'i, iaitu duduk macam tahiyat awal. Ni Nabi pernah duduk macam kita duduk tahiyat awal, cuma bezanya, tuan-tuan, kita pergi Mekah, Madinah, musim haji ke umrah, kita akan jumpa orang sembahyang macam-macam cara duduk tahiyat ni kan. Antaranya yang kita akan jumpa orang tu duduk tahiyat awal, siapa dia ni tinggi pada aku ni, duduk sebelah kita kan. Dia duduk tu, dia pacak dua-dua tumit ni, duduk di bawah punggung ni kan. Dia duduk, kita kalau pacak pun sebelah kanan dia
Dan duduk tahiyat ni dia pacak dua-dua, letak duduk bawah punggung. Tuan-tuan boleh bayang tak? Duduk tahiyat macam tu lah. Duduk macam tu, belakang ni dia pacak macam ni, kaki dua-dua atas ni, belah kaki ni didirikan, ditegakkan. Tu duduk muqai. Jadi Nabi pun pernah duduk macam tu. Saya dulu bila pergi Mesir, saya tengok gambar Husni Mubarak, presiden masa tu, bila dia semayang, nampak teruknya duduk tahiyat awal, tahiyat kan sama ya. Nah, dia duduk sama, duduk macam orang ni, macam nak tersembam kan. Pasal apa duduk fikir pasal apa? Saya tak pernah tengok orang semayang macam tu, tapi tak terbayang duduk fikir pasal apa dia ni, presiden ni semayang pelik ingat macam nak tersembam. Lama duduk barulah jumpa dengan orang, rupanya depa ni berdiri tegakkan tapak kaki dua-dua belah tu, letak di bawah punggung. Tu yang ketiga, cara duduk ketiga. Dan keempat tadi adalah al-khufusat yang kita baca hadis yang pertama tu. Jadi empat cara ni dibolehkan. Cumanya tuan-tuan, duduk, ada duduk yang mengikut riwayat hadis daripada Imam Abu Daud. Kata Sayyidina Muaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khubwah yaumal jum'ah wal imamu yakhutub. Nabi larang daripada duduk dengan cerah habuah. Habuah ni duduk macam khufusat tadi, yang peluk dekat dengan lutut, ketika mana pada hari Jumaat dalam keadaan khotib duduk tengah khutbah. Jadi Nabi larang ni bukan haram, dimakruhkan bagi seseorang yang tak terjamin kalau dia duduk tu. Pasal duduk tu, dia satu, kalau orang tu dia mengantuk, memang mudah batal wuduk dia. Satu, nak keluar angin. Satu lagi, kalau dia mengantuk, dia boleh berubah terus pampang punggung ni. Jadi kita mengaji fiqh, pampang punggung ni terangkat, habislah wuduk kita. Jadi waktu hari Jumaat ketika khatib berkhutbah, berdasarkan hadis ni Nabi larang, Nabi tak bagi. Kecuali dah kalau siapa-siapa yang gemuk, memang tak lari ya, mampat duduk tentu. Kita hak kurus ni, hak tu mengantuk, jadi tak terjamin. Hadis yang lain menyebut kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr tarabba'a fil majlisi hatta tatlu asy-syamsu hasna. Nabi apabila selesai sembahyang fajar, sembahyang pagi subuh ni, baginda akan duduk bersila di tempat baginda duduk tadi sehinggalah terbit matahari. Jadi Nabi duduk bersila macam kita biasa duduk lah. Nabi akan tunggu sampai matahari naik untuk isi program dengan zikir, bacaan-bacaan tertentu sampailah matahari itu terbit. Jadi ni cara duduk yang pernah Nabi SAW tunjukkan dan disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Duduk khufusat, duduk, dan Nabi pernah berbaring tentang di dalam masjid. Nabi juga pernah duduk cara ihtibak. Jadi peluk, ada yang peluk di atas dekat dengan lutut ihtibak, ada yang peluk di tengah betih tu khufusat. Dan Nabi juga pernah duduk bersila dan duduk macam tahiyat awal kita, cumanya tapak kaki tu ditegakkan kedua-dua belah, tuan-tuan. Jadi orang Arab macam kita lah juga duduknya, tak ada beza sangat pun. Nabi, bila Nabi ajak satu pagi pas semayang, Nabi kata siapa nak ikut pergi jumpa jin. Semua sahabat tak jawab. Berkali Nabi tanya, Nabi pegang tangan sahabat, pergi ke pastu padang pasir. Nabi buat bulatan keliling sahabat ni, jangan keluar, apa jadi jangan keluar. Jadi Nabi pergi ke tempat lain. Sahabat tu cerita bagaimana jin lalu kawasan tu, lalu depa transit tengok dia, tapi nak sentuh tak boleh, pasal dia duduk dalam bulatan yang Nabi buat. Nak cerita takut ni, dia kata tak tahu nak habaq. Cuma Nabi pesan jangan lari, duduk tentu juga apa jadi pun. Kalau Nabi tak pesan dan dia tak ingat pesanan Nabi tu, memang tuang,
Pasal takut sungguh tengok rupa paras jin tu. Bodoh sungguh, takut. Rupanya Nabi pergi jumpa dengan jin Islam ni, mereka minta bab makanan mereka. Jadi Nabi pun sebut makanan mereka jenis mana. Tuan-tuan, macam Sayyidina Jabir jugalah yang pernah ikut Nabi. Duduk, tuan-tuan, duduk sila ni macam cerita Imam Abdul Qadir Jilani di Baghdad dulu. Ada seorang syekh nama Syekh Said. Dia mai jumpa Imam Abdul Qadir Jilani. Habaq kata, Syekh, anak dara saya umur 16 tahun. Dia naik atas loting rumah, bahagian atas loting, bahagian macam para atas rumah tu loting. Dia naik-naik tu uyup hilang. Tak tahu pergi mana. Hilang macam tu je. Umur baru 16 tahun, anak dara. Jadi Imam Abdul Qadir yang kata, hang pi ke padang pasir nama Qurq. Padang pasir Qurq, hang pi cari bukit yang nombor 5. Pi duduk di bukit yang nombor 5 tu. Hang buat bulatan keliling hang dengan baca bismillah, duduk yang tu. Dan hang duduk waktu malam, jin banyak akan lalu. Tapi hang tunggu sampai raja jin lalu. Jadi jin lalu banyak sungguh. Duk tengok dia apa semua, tapi dia tak nak buat apa, tuan-tuan. Takut ni tak tahu nak abang. Dia duduk sila tu. Sampailah dia tengok satu rombongan yang begitu ramai. Rupa-rupanya raja jin sungguh dikawal dengan panglima ulu balang semua ni. Raja jin tu bila lalu depan Syekh Said ni, dia tanya, pasal apa mu duduk tang ni? Dia kata, saya diarahkan oleh Imam Abdul Qadir Jilani mai duduk tang ni untuk jumpa kamu. Dengar nama Imam Abdul Qadir Jilani ni. Raja jin tu turun daripada kenderaan dia, cium tanah, pi merangkak kat Syekh Said ni. Dia kata, apa masalah hang? Syekh Said ni pun cerita, kata anak dia kena colek naik atas loting dalam rumah, lepas tu kena colek. Tak tahu siapa yang colek, tapi cara tu jin lah colek. Raja tu, tuan-tuan, dia arahkan lala tu juga, suruh cari mana jin yang colek anak Syekh ni. Tuan-tuan, tak lama selepas tu tiba-tiba bunyi riuh, tuan-tuan, daripada jauh kau dekat. Rupa-rupanya jin pakat heret satu jin laki, dan jin laki tu pula bawa anak dara Syekh tu. Tuan-tuan, bila mai dekat ni, jin-jin yang paling kata, oh tu jin Cina, tu jin mai daripada Cina, negara Cina. Jin Cina tu dia mai colek. Raja jin ni punya marah. Dia kata, pasal apa hang colek anak dara Syekh ni? Dia kata, saya tengok dia kali pertama, saya terus berkenan. Jadi bila dia naik atas loting tu, saya terus sambak dia, bawa balik pergi negeri saya, negeri Cina. Raja, tuan-tuan, dia arah suruh pancung terus kepala raja jin daripada jin daripada Cina ni. Tuan-tuan, Syekh Said ni kata, hampa dengar arahan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia kata, hang tak tahu kah, dia tu lah ni dia duk tengok kami, duk tengok pantau jin ni daripada rumah dia lah ni. Jin jahat lari berselerak habis lah, dia kata. Dan dia tu diutuskan untuk pimpin manusia dan juga jin, kata raja jin tu. Jadi takut sungguh, tuan-tuan. Syekh tu pun dapat anak, dia bawa balik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kisah Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga ni kalau ikut cerita awal hidup dia macam Robin Hood lah, kan? Curi hak orang kaya-kaya ni, dia bukan curi untuk dia bagi kat orang susah. Sampailah dia tersempat satu hari dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang ni pakai tongkat. Dia nampak tongkat Sunan Bonang ni daripada emas berkilo-kilo. Dia nak pediah. Sunan Bonang kata, tak boleh. Dia kata, aku bukan nak ambil untuk aku nak bagi kat orang susah. Oh, bukan cara tu, kata Sunan Bonang. Tak boleh, cara kena betul, walaupun niat elok. Dia kata, nanti aku doa bagi tumbuh satu pokok, yang pokok tu buah dia ada nilai yang mahal. Tuan-tuan, dia kata, bila tengok pokok tu naik sungguh dengan berkat doa Sunan Bonang ni, dia kata, aku nak jadi anak murid hang. Dia kata, hang tak boleh. Dok nak jadi juga. Dia ikut Sunan Bonang sampai tepi sungai. Sunan Bonang kata, tak apa, tapi hang kena uji dulu. Dia pacak tongkat dia tadi, tuan-tuan, tepi sungai. Hang jaga tongkat aku ni sampai aku mai. Tuan-tuan, kalau cerita ni orang Indonesia pun buat filem, buat gambar ni, cerita ni.
Tapi cerita dia macam tu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi lena Sunan Kalijaga ni, lena selama 3 tahun. Lena sampai 3 tahun. Akak naik, pokok naik sampai Sunan Bonang mai balik, mai tengok-tengok tu dia. Kan, berakak habis dah. Dia cuci, dia bawa pergi tempat dia dan dia ajak. Tuan-tuan, sampailah jadi seorang wali besar juga Sunan Kalijaga. Tuan-tuan, duduk tepi laut, tepi sungai, duduk tentu je. Masya-Allah. Jadi macam cerita Khidir alaihissalam duduk di tepi laut. Duduk, tuan-tuan. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan lah. Jadi mereka ni duduk, Nabi duduk bersila, kita pun duduk bersila juga. Cumanya duduk tu macam Nabi duduk dalam keadaan tenang je, sehingga kan siapa, walaupun tenang, tapi siapa tengok macamlah hadis yang pertama tadi, jadi nampak gerun, nampak hebat yang kata Nabi tu, walaupun dia duduk dengan cara yang penuh tawaduk, cara kurfusak tadi. Khususnya bab yang ke-22, cara Rasulullah SAW menyandang. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasari. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dia berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar ke bantal pada sisi kanan, sisi kiri badannya. Riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Syekh, Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Jadi tuan-tuan, hadis ni menyebut dengan jelas Nabi bersandar, lepas tu dengan bantai duduk belah kiri. Nabi lapik belah kiri ni dengan bantai. Ulama bercara tuan-tuan berkaitan dengan duduk ni kena ikut belah kiri kan, macam Nabi tunjuk dalam hadis ni. Dak, ulama kata ada hadis lain yang meriwayatkan cara umum tanpa menyebut kanan ataupun kiri. Makna dia kalau kita duduk bersandar, lepas tu kita nak letak bantai, nak lapik bantai, sengit belah kanan, tak ada masalah. Nak sengit belah kiri, tak ada masalah. Jadi sandak ni sama ada sandak di dinding, duduk sandak atas kerusi, ataupun dengan apa ni, sandak letak di bantai di belakang, macam tu aja. Jadi dibolehkan. Makna ni cerita Nabi juga pernah bersandar. Hadis 126. An Abdurrahman ibn Abi Bakrah an Abi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbaril kabair qalu bala ya Rasulullah qala al isyraku billah wa uququl walidain qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'a qala wa syahadatu zur aw qawlu zur قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. Maksudnya daripada Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakrah, daripada bapanya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mahukah kamu aku menceritakan kepada kamu tentang sebesar-besar dosa? Mereka menjawab, bahkan wahai Rasulullah, sabdanya, syirik kepada Allah, menderhaka kepada kedua ibu bapa. Dia berkata, Rasulullah SAW pun duduk dalam keadaan bersandar dan bersabda lagi, penyaksian palsu atau kata-kata dusta. Dia berkata, maka Rasulullah SAW sentiasa menyebutnya hingga kami berharap baginda diam. Hadis sahih. Tuan-tuan, cerita Nabi ini kata ayah kepada Abi Bakrah ni sebut, Nabi sebut, mau tak aku bagi tahu kepada kamu dosa besar sekali? Lalu para sahabat kata, naklah ya Rasulullah. Nabi sebut pertama berlaku syirik, mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Kedua, derhaka kepada ayah. Lepas daripada Nabi sebut yang kedua ni, derhaka kepada ayah, Nabi pergi duduk bersandar. Wa kana muttaqi'a. Lepas tu Nabi duduk sebut wa syahadatu zur ataupun qaulu zur. Nabi duk ulang wa syahadatu zur, syahadatu zur, wa syahadatu zur, sampai sahabat kata, kalau Nabi berhenti, Nabi diam. Pasal apa Nabi duk ulang tuan-tuan? Bukan 3 kali, 5 kali, tak. Nak tunjuk kata Nabi cukup ambil berat
bagi peringatan sungguh, jangan jadi orang yang sanggup bagi penyaksian palsu ataupun cakap dusta, terutama dalam mahkamah ni. Jangan. Nabi ulang banyak mana wallahu alam, sampai sahabat kata, kami harap Nabi diam lah, pasal lama sungguh ni Nabi ulang wa syahadatu zur wa syahadat